Okey, kita teruskan soalan nombor 11. Rajah menunjukkan Y sama dengan sin theta dan Y sama dengan negatif cos theta. So, nampak kan? Bila soalan nak minta cari nilai P dan Q, P dan Q berada pada titik persilangan. So, bila kita nak buat bila kita nak suatu titik persilangan, kita kena buat persamaan serentak. So, maknanya gantikan sin ke dalam ini. So, sin theta sama dengan negatif 1/2 cos theta. So, macam ni kan Y. So, ini pun Y. So, bolehlah sin ni diganti ke dalam Y ini. Ganti tempat Y tu. So, kita dapat sin theta bahagi cos theta sama dengan negatif 1/2. So, ini adalah corak dia singlekan. So, sin bahagi cos adalah sama dengan tan theta sama dengan negatif 1/2. Okey, so macam biasa kita cari nilai theta itu berapa. Nilai theta itu adalah 26.57 darjah. So, kita buat sukuan dia, dah dapat titik, kita buat sukuan. So, tan yang negatif adalah berada pada sukuan yang kedua dan sukuan yang keempat. A, F, T, K. So, kat sinilah dekat huruf selain daripada T. So, jadi maknanya kita nak dari sini ke sini. Bermakna 180 tolak dengan sudut kecil ini. Sudut yang kecil ni adalah 26.57. Dapatlah jawapan theta yang sebenar adalah 153.43. Okey, yang kedua. Sudut yang kedua adalah dari sini sehingga ke sini. So, 360 tolak sudut 26.57 dapat jawapan 333.43. So, markah yang pertama apabila dapat tan theta sama dengan ni dapat 1 markah. Lepas tu dapat theta ni 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Soalan nombor 12. Rajah 5 menunjukkan 9 tanah yang dimiliki oleh Pak Zahid yang berbentuk semi bulatan PQR berpusat di O. Sektor PTS berpusat di P dipagari kawat duri untuk menempatkan lembu ternakannya. Panjang PT dan panjang lengkuk TS masing-masing adalah 54 meter dan 9 pi. Okey, bagi kawasan tersebut ditanam rumput napier untuk dijadikan makanan lembu. OS adalah laluan masuk landang tersebut dan panjangnya adalah 4 meter. So, sini 4, kat sini 50 meter. Okey, jika kos mengupah orang untuk memotong ialah 0.2 sen per meter square. Maknanya kamu kena cari kawasan lorekan ini berapa dia punya luas dia. Jadi, separuh tolak dengan yang ini. Dapatlah kawasan dan lorekan itu. So, kita masuk dalam formula 1/2 darab J kuasa 2 theta. So, formulanya adalah 1/2 J kita adalah 50. Kuasa 2, theta kita adalah pi. Pi bersamaan dengan 180 lah. Separuh adalah pi sama dengan 180. Okey, manakala ni pun formula yang sama 1/2 J kuasa 2 theta. So, tolak 1/2 J kita tahu 54 kuasa 2. So, theta kita nak dapat macam mana? Kita dah ada S. So, kita cari daripada formula S dululah. S equal to J theta. So, S kita adalah 9 pi. Sama dengan J kita 54 darab theta yang tak tahu. So, theta kita adalah pi per 6. So, gantikan pi per 6 dekat sini.
So, dapatlah jawapan akhir kita adalah 632.80. Oh, sorry. Kamu kena tekan kalkulator dapat berapa. Lepas tu, nilai ini didarab dengan 0.2. Dapatlah RM632.80. So, markah yang pertama adalah apabila sama ada kamu tulis formula ini atau formula ini, kamu akan dapat 1 markah. Keseluruhan formula ini 1 markah. Nilai theta dapat 1 markah. Dan markah terakhir adalah nilai setelah didarab dengan 20 sen. Okey, seterusnya soalan nombor 13. Titik V -2, 10 dan titik W 42 adalah 2 titik hujung pada diameter suatu bulatan. So, kamu ada bulatan. So, titik kat sini, hujung kat sini, -2, 10. Sebelah sini, 42. So, ini adalah diameter dia. Okey. So, diberi Q adalah satu titik yang bergerak di sepanjang lilitan bulatan. So, titik Q ni, dia bergerak dekat sekeliling bulatan ni. So, jadi nak dapatkan persamaan locus Q. So, kita tahu kalau kita nak persamaan locus, kita mesti ambil daripada titik tengah ini. So, kamu kena cari diameter dulu untuk cari berapa jarak dia. So, gunalah formula jarak. Jadi, -2 tolak 4 kuasa 2 tambah 10 tolak 2 kuasa 2. So, dapatlah jawapan R itu adalah 10. Bukan R, diameter dia adalah 10. So, 10 bahagi 2 dapatlah R dia sebenarnya adalah 5. So, baru kita dapat R. Ini 5 jarak dia. So, untuk dapatkan persamaan locus, memang kita kena cari daripada titik tengah. Nak masuk formula tu, kita kena ambil daripada titik tengah. So, kita cari untuk titik tengah pula. Titik tengah, -2 tambah 4 bahagi 2, 10 tambah 2 bahagi 2. So, titik tengah kita adalah 16. Barulah kita boleh masukkan ke dalam formula persamaan locus. Unsur kuasa X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 6 kuasa 2 sama dengan 5. So, kita pindahkan ke sebelah kita dan kita kembangkan benda ni. Kita akan dapat X squared tolak 2X plus 1 tambah Y squared tolak 12Y plus 36 tolak 25. Cikgu pindahkan terus 5 ke sinilah. Okey, so dapatlah jawapan akhir X kuasa 2 tolak 2X plus Y squared tolak 12Y tambah 12 sama dengan 0. Okey, markah yang pertama apabila kamu dapat nilai 5 ni 1 markah. Masukkan ke dalam keseluruhan persamaan locus ni 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Okay, soalan nombor 14. Diberi bahawa OP 3A tambah B, OQ 2A tolak B, OR 4A tambah 4B. Cari hubungan antara QR dan PQ. So, untuk dapatkan hubungan, kita akan cari dululah QR dengan PQ ni. So, QR kita adalah QO plus OR. Sama dengan, disebabkan ni OQ, sini QO, so dia akan jadi -2. -2A tolak 2B. Ini cikgu kembangkanlah. Tambah OR kita adalah 4A tambah 4B. So, dapatlah jawapan 2A sorry. Ini tolak, tadi dia jaga akan tambah lah. Ni.
2A tolak 2B. So, ini akan jadi negatif. Ini akan jadi positif lah. So, dapatlah jawapan 2A tambah 6B. Okay, kita buat PQ pula. PQ sama dengan PO tambah OQ. So, PO sama dia terbalik. So, kita akan terbalikkan juga nilai dia. Tambah OQ adalah 2A tolak 2B. So, kita dapat jawapan A tolak 3B. Okay, untuk dapatkan dia punya hubungan, so kita kena faktorkan negatif 2 pada QR ni. So, kita akan dapat A tolak 3B. Negatif A tolak 3B. Nampak kan sama? Ini negatif Negatif A tolak 3B. So, ini sama kan dengan sini? So, dia boleh digantikan dengan negatif 2. Negatif 2 PQ. Kenapa kita kena keluarkan negatif 2? Sebab kalau kita tak keluarkan negatif 2, kita hanya keluarkan 2. Katakanlah cikgu keluarkan 2 sini, kita hanya dapat A tambah B. A tambah 3B. So, kita tak dapat sama dengan jawapan PQ. So, kita tak boleh cari hubungan tu. So, untuk dapatkan hubungan, kita kena buat cari jalan macam mana kita nak keluarkan suatu pemalar untuk dapatkan jawapan sama dengan PQ. So, inilah hubungannya. QR adalah sama dengan negatif 2 PQ. So, soalan B, dia kata, adakah vektor QR dan vektor PQ dalam arah yang sama? Ni ketara sangatlah, dia bukan arah yang sama sebab satu positif, satu negatif kan? So, jawapannya tidaklah. Tidak kerana nilai pemalar negatif 2. Okey, markah yang pertama adalah apabila sama ada kamu dapat nilai QR atau PQ, kamu akan dapat satu markah. Markah yang kedua adalah kamu dapat kedua-dua nilai PQ dan QR, dapat lagi satu markah. Lepas tu dapat hubungan satu markah. Lepas tu ini alasan ini satu markah. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 15. Okey, soalan 15 ni, nyatakan dua fungsi linear. So, fungsi linear tu macam apa hubungan dia lah. So, kamu kena fikir apa-apa fungsi yang boleh, bila X dia 1/3, kamu akan dapat nilai 3. So, itu kamu kena fikir sendiri. Sebab kita tak ada jalan yang tu. So, apa yang kita buat, contoh kalau cikgu buat F 1/3 sama dengan 3 kan. So, kita kena Fx sama dengan 9x contoh ini. So, bila kita ganti 1/3, kita akan dapat 3 lah. Macam tu cara dia. So, ini baru fungsi yang pertama cikgu bina. Satu markah. So, kamu kena fikir lagi. Macam mana nak dapat 3. So, mungkin yang kedua, Fx sama dengan X tambah 8/3. So, kalau kita gantikan X tu 1/3 tambah 8/3, so kita akan dapat 9/3, still dapat 3 juga. So, ini adalah yang kedua. So, boleh mana-mana lah, ataupun boleh mungkin Fx sama dengan 2X tambah 7/3, atau Fx sama dengan 10/3 tolak X. So, mana-mana boleh. Asalkan dua fungsi kamu buat, kamu akan dapat 2 markah.